kita akan melalui kepada pilihan raya umum ke-15, yang mana penamaan calon akan diadakan pada besok pagi. Penamaan calon dan undi akan diadakan pada 19 November, mana 2 minggu selepas penamaan calon. So, Negeri Selangor ada 22 parlimen, 56 DUN, tapi DUN ni tidak terlibat dalam pilihan raya kali ini. So, saya serah pada pengganti saya nanti. Melibatkan 945 daerah mengundi dengan jumlah saluran sebanyak 6,219 saluran. Okey. Pengundi berdaftar pada PRU yang lepas bagi Negeri Selangor adalah seramai 2,418,611 pengundi berdaftar pada PRU yang lepas. Tetapi pada PRU pada kali ini, berdasarkan daftar yang telah dikemaskini pada 25 September yang lepas, seramai 3,677,848 pengundi yang layak untuk mengundi di Negeri Selangor, yang akan memilih 22 ahli parlimen nanti, iaitu penambahan sebanyak 52% daripada bilangan yang lepas. Dan kita juga sedia maklumlah, saya rasa tuan-tuan puan-puan sedia maklum, pertambahan ini kerana pemilih yang berumur 18 tahun ke atas secara automatik layak untuk mengundi. Okay. Dan bagi tujuan tersebut, perancangan untuk pilihan raya umum pada kali ini kita terpaksa mengatur penugasannya secara begitu teliti. Dan di dalam semua fasa itu, daripada penamaan calon, tempoh kempen, tempoh semasa undi pos dan juga undi awal, hari mengundi sebenar dan pasca pilihan raya. So, semua KPD telah kita arahkan untuk membuat perancangan yang teliti. So, kita telah membuat beberapa perancangan, mesyuarat penugasan, pengaturan tugas dan lain-lain. Dan kita telah bersedia dengan menggunakan seramai, untuk tempoh pilihan raya, seramai 13,836 13,836 pegawai dan anggota yang akan bertugas di lokasi pusat mengundi. Ini untuk hari mengundi saja. Untuk hari mengundi, pusat mengundi di saluran, pusat penjumlahan undi, juga kawalan-kawalan keselamatan yang lain. Untuk besok, besok hari penamaan calon, kita telah mengatur gerakkan seramai 4,956 pegawai dan anggota yang akan bertugas di tempat-tempat penamaan calon besok. Tidak termasuk anggota-anggota yang tugas standby lain di pejabat, bukan di pejabat lah, mana di IPD, gerakan dan sebagainya. Itu tak termasuk. Ini yang bertugas di pusat-pusat penamaan calon sahaja. Kita juga dalam masa yang sama, kita akan menggunakan seramai 290 orang anggota sukarelawan yang kita ada di Negeri Selangor ni, untuk diatur gerakkan bagi membantu tugas-tugas, bukan di tempat mengundi dan sebagainya, tetapi tugas-tugas hakiki yang ditinggalkan oleh anggota-anggota yang terpaksa bertugas di pusat-pusat penamaan calon, saluran dan sebagainya. Dan secara keseluruhan, kita telah menggunakan sepenuhnya. Tidak ada yang anggota pegawai yang kita tinggalkan. Mana keseluruhan anggota kita guna sepenuhnya bagi bantuan keanggotaan, peralatan dan sebagainya, yang untuk memastikan kelancaran pilihan raya pada kali ini. Di samping kita bekerjasama dengan erat sekali dengan Suruhanjaya Pilihan Raya. Suruhanjaya Pilihan Raya. Selain itu juga, penugasan pegawai kita juga turut dilibatkan dalam penugasan bersama agensi lain
terutama sekali SPR, untuk membentuk pasukan penguatkuasa kempen pilihan raya. Semasa kempen pilihan raya ni kita ada pasukan penguatkuasa. So terdiri daripada agensi-agensi lain yang diatur gerak oleh SPR. Dan untuk makluman juga, ni ramai orang tanya, di Selangor ada berapa banyak hotspot. Dia ada dua, satu hotspot dan satu lagi hot seat. Hot seat ni maknanya pertandingan orang kata sengit lah, yang dijangka sengit. So sebenarnya untuk kita tahu di mana yang betul-betul sengit, itu kena selepas penamaan calon baru kita tahu. Sebab hari ni mungkin berubah lagi, kita tak tahu calon-calonnya. Tetapi kita menjagakan beberapa kursi parlimen, yang mana persaingannya agak seimbang ataupun sengit antara 2 atau 3 parti. Itu kita turut kena pasti mungkin Sabak Benam, Sungai Besar, Kuala Selangor, juga Gombak, dan mungkin Sungai Buloh. Juga kita mengambil kira dalam masa yang sama, kita turut mengambil kira kursi-kursi yang dipertandingkan, yang mana akan bertandingnya ada terdiri pada orang kata heavyweight. Calon-calon yang heavyweight yang kita telah kena pasti, iaitu di Gombak, juga di Shah Alam, Sungai Buloh, Ampang, Pandan, Kuala Selangor, itu yang saya Sepang. Sepang. So ni calon-calon heavyweight yang perlu kita berikan perhatian, terutama sekali dalam tempoh kempen, juga semasa hari mengundi, termasuk juga semasa hari penamaan calon besok lah. Okay. So itu yang telah kita kena pasti. Itu hot seat. Hotspot kita ada 77. Juga kita telah kena pasti hotspot. Hotspot ni merujuk pada tempat-tempat yang mungkin akan mudah berlaku kekecohan, disebabkan beberapa faktor yang sensitif dan sebagainya. So di tempat-tempat ni kita memang memberikan tumpuan dengan tim-tim. Kita turut mempunyai tim-tim khas kita untuk memastikan tidak ada pihak, mana-mana pihak sekalipun membuat kacau ganggu sepanjang proses pilihan raya ini berlangsung, daripada sekarang sehinggalah ke hari mengundi dan juga hari selepas mengundi. Okey, so itu sahaja. Ada apa-apa? Satu lagi saya nak beritahu. Kita turut dalam masa yang sama akan menutup beberapa laluan jalan raya di tempat-tempat berhampiran dengan pusat-pusat penamaan calon besok. Kita telah mengenal pasti penutupan jalan-jalan kecil, bukan jalan utama, jalan yang kecil di 9 daerah, iaitu di Petaling Jaya, Kelang Utara, Shah Alam, Kajang, Gombak, Hulu Selangor, Ampan Jaya, Sungai Buloh dan Sabak Benam. Ini yang berhampiran, terutama sekali yang berhampiran dengan tempat-tempat penamaan calon. Itu jalan-jalan kecil. Yang melibatkan penutupan jalan utama, ada 2 daerah, iaitu Gombak, di Jalan Persiaran 3, Bandar Baru Selayang, juga lorong Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Pusu. Okey. Kemudian di Petaling Jaya, Jalan Yong Sok Ilin, di hadapan IGN, Menara Choi Foon sehingga Menara Choi Foon, Jalan 52/18. Kemudian Jalan Lebuh Raya Bandar Utama, kita akan tutup kedua lorong kontraflow. Dia tutup 2 lorong kontraflow dari lorong persimpangan rumah BU 117 sehingga lampu isyarat Bandar Utama. Ini kita akan lakukan penutupan. Dan kita akan meletakkan pegawai-pegawai
terutama daripada trafik dan juga daripada IPD yang berkenaan, dan juga kita akan menentukan papan tanda yang mencukupi untuk kita membuat lencongan jalan. Okey. So kita nasihatkan pada pengguna jalan raya untuk merancang pergerakan jika menggunakan laluan yang ditutup. So ikut arahan anggota yang ada yang membuat kawalan, dan jika terlibat dalam proses penanaman calon juga adalah dinasihatkan untuk meletak kenderaan di kawasan yang kita telah sediakan mengikut kawasan-kawasan parti. Jangan parti A pergi masuk ke kawasan parti B. Bila berlaku mungkin berlaku sesuatu yang kita nak mengelak daripada berlaku sesuatu yang tidak diingini. So kita pun dah beritahu kepada wakil-wakil calon-calon sendiri supaya kita mematuhi arahan-arahan yang dikeluarkan.